setengah saudaraku, mana oleh setengah daripada saudaraku, aslahallahu li walahumul hal wa sya'na. Aslahallahu li walahumul hal wa sya'na. Telah membaiki oleh Allah bagi daku dan bagi mereka itu, bagi saudara-saudaraku ni, akan hal, akan kelakuan, wasya'na, dan pekerjaan. Meminta ni akan bahawa aku suratkan bagi mereka itu, aku tuliskan bagi mereka itu, bagi setengah daripada saudara-saudara aku, surat-surat tulis ni akan suatu kitab, akan satu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin. Telah meminta akan daku, telah meminta akan daku ni, ini perkataan Zainul Abidin bin Muhammad, yang mana terdahulu maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallahi ta'ala, Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, lagi akan berkata. Apa perkataan dia? Telah meminta akan daku. Dia biasa kitab ni diimlakkan oleh murid, guru yang kata, murid yang tulis. Itu imlak. Tahu imlak kan? Tahu dah imlak? Kalau sekolah Arab dia ada kan imlak, ujian imlak apa semua kan. Jadi sekarang ni kebiasaannya guru yang kata, murid yang jadi tukang pencatat. Sebab tu jadi dia kata ni, maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah. Siapa? Zainul Abidin. Kalau Zainul Abidin sendiri yang tulis, apa perlu kata maka lagi akan berkata? Ada ni. Kalaulah Zainul Abidin tulis sendiri, tulis je lah, telah meminta akan daku oleh setengah daripada saudaraku. Gitu. Ini tiba-tiba maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah. Siapa hamba yang fakir ilallah ni? Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, pengarang kita Aqidatun Najin. Lagi akan berkata oleh pengarang kitab ni. Apa kata dia? Telah meminta akan daku. Itu perkataan dia. Mana telah meminta akan daku ni, kira-kira gak dia ada pembuka kata cotek dua atas. Cotek dua atas. Lepas tu penutup katanya duduk mana? Penutup kata duduk belakang kitab lah. Habis kitab lah penutup katanya. Sekarang ni telah meminta akan daku ni nak cerita asal usul jadi Syekh Zainul Abidin ni jadi kekarang kitab Aqidatun Najin ni. Mari mana asal usulnya? Tu di situ telah meminta akan daku tu. Kemudian dia pun tulislah kitabnya. Jadi penutup katanya habis kitab lah. Penutup kata, pembuka katanya telah meminta akan daku. Tapi dimulakan dengan maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah. Oleh hamba yang fakir ilallah. Hamba di sini maknanya saya sebut minggu lepas tu saya. Ini bukan saya lah. Sebab saya tak timbul lagi ni. Saya tak timbul lagi. Saya sebut minggu lepasnya hamba tu saya, mutakallim wahdah. Tak kena tu. Sebab ni yang menulis ni kena kepada murid yang menulis. Maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah. Siapa hamba ni? Zainul Abidin. Bukan hamba dengan makna saya. Hak sayanya mana? Ni telah meminta akan daku. Barulah aku tu Zainul Abidin. Aku tu pergi pada Zainul Abidin. Ni pengarang kita Aqidatun Najin. Jadi maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah, hamba yang sangat sentiasa berhajat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba yang fakir ni? Nama dia Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Apa perkataan hak lagi akan berkata ni? Telah meminta akan daku. Tu perkataan dia. Barulah aku tu ke mana? Mutakallim wahdah. Hamba yang fakir, hamba tu bukan aku di situ, bukan saya lah. Hamba yang fakir ilallah namanya Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Apa berkata Zainul Abidin ni? Telah meminta akan daku. Dia panggil maqulul qaul, perkataan dia. Telah meminta akan daku. Siapa minta ni? Oleh setengah saudaraku, saudara pada agama. Minta apa? Depan tu lah. Akan bahawa aku suratkan. Itu maf'ulun bih dia. Akan bahawa aku suratkan. Minta akan daku oleh setengah saudara aku, akan bahawa aku suratkan bagi mereka itu akan suatu kitab. Aslahallahu li walahumul hal wa sya'na. Itu macam ghafarallahu li wali walidayya walil muslimin. Mana apa tu? Doa. Dua kali doa. Mula-mulanya maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, ghafarallahu li. Mudah-mudahan mengampuni oleh Allah Ta'ala. Itu doa pula situ. Itu doa. Ni doa pula ni. Doa pula sininya aslahallahu li walahumul hala wa sya'na. Telah membaiki oleh Allah bagiku. Itu macam sebut mengelepah lah. Itu khabariyah lafzan, insya'iyah maknang tu. Khabariyah lafzan, ayat berbentuk telah membaiki oleh Allah bagiku. Sini doa, bukan duk cerita. Telah membaiki makna apa? Mudah-mudahan membaiki oleh Allah bagiku, bagi Zainul Abidin, dan bagi mereka itu, bagi setengah daripada saudaraku tu. Membaiki akan hal. Hal ni kelakuan perangai lah. Wasya'na, dan pekerjaan. Wasya'na, wa tu tak ada lah, dan lah. Hal dan syak, dia panggil hal dan sya'an dia. Sya'an ni kita tak sebut. Sya'an ni pekerjaan lah. Hal ni kelakuan dan perangai. Sya'an ni pekerjaan. Hal dan sya'an. Dia gitu. Kita terjemuh tu. Al-hal wa sya'na ni tak terjemuh. Jadi sini doa daripada pengarang, mudah-mudahan Allah Ta'ala membaiki akan daku dan juga akan mereka itu. Siapa mereka itu tu? Setengah daripada saudara-saudaraku ni. Mudah-mudahan comel. Ini doa. Hak terdahulu ghafarallahu li wali walidayya walil muslimin. Itu doa minta keampunan. Doa minta keampunan. Di sini doa supaya Allah Ta'ala membaiki, mengelokkan, mencomelkan bagi aku dan bagi mereka itu, bagi saudara-saudaraku, membaiki, mencomel ni akan hal. Hal ni kelakuan perangai, wasya'na, dan pekerjaan. Ini doa. Barulah pergi semula kepada telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku, minta akan bahawasanya aku suratkan bagi mereka itu, aku tuliskan bagi mereka itu, bagi setengah dari saudara. Saudara di sini saudara pada agama. Dia saudara ni kadang-kadang kena pada saudara pada agama, kadang-kadang saudara ni kena kepada kawan-kawan sepengajian. Setengahnya saudara ni kena kepada murid-murid. Biasanya kadang-kadang ulama jadi karang kitab ni, biasanya yang minta bukan anak murid, yang mintanya saudara sepengajian. Hak sama-sama mengaji, hak tahu ni
ketinggalan ilmu. Sebab dia sama-sama belajar dan sama-sama jadi tu guru belaka. Tapi antara sama-sama ngaji, sama-sama jadi tu guru ni adalah hak Tuhan bubuh dia ke depan sikit. Ialah seperguruan dia panggil dah. Seperguruan, sepengajian. Tapi Tuhan beri tu tak sama. Boleh mengajar belaka, jadi guru belaka. Tapi dalam guru-guru ni ada hak lebih ke hadapan. Ni kadang-kadang hak sama-sama sepengajian duduk mitok sama-sama sepengajian hak mitok. Sebab apa? Sebab dia tahulah, dia tahu nilai. Sebab sama-sama sepengajian. Kalau kita orang mengaji ni, kita nak nilai kok mana sangat kita ni. Kita nilai kok suka kita je. Suka dengar, sedap dengar, kita pun bubuh haling lalu dah. Pandai kita bubuh. Dia nak tahu boleh tak boleh. Yang pertama tanya tu guru sendiri. Tanya tu guru sendiri. Anak murid tu guru ni guana ni boleh tupang belajar kedok. Hak tu hak benda ni hak paling tepat sekali. Sama-sama sepengajian pun tapi boleh dah. Tapi hak paling tepat tanya guru dia. Hak tu paling tepat. Hak paling kurang tepatnya kita tanya anak murid. Tanya anak murid best lalulah. Kalau tak best tak akan jadi anak murid. Ke kan Kan ada jadi anak murid tak best tapi jadi anak murid. Ada gitu. Kan? Tak ada arah je, ada arah. Kalau anak murid sangat, tak kenal sangat ada arah. Payah jadi gitu. Kerana bagi dia best lah dia jadi anak murid tu. Lepas tu kan ilmu. Kelas tanya anak murid. Tangki ke lah. Hak paling comelnya, hak paling tepat tanya guru dia. Tanya guru. Tu kadang-kadang yang mengakukan seorang guru adalah guru dia sendiri. Yang mengakukan dia ni gini. Guru yang mengakukan. Sebab contohlah, ni cerita dulu-dulu lah macam orang-orang di Kelantan. Dia biasanya kalau orang mengajar, dia akan pergi jumpa tok guru. Nak tanya. Bukan tak percaya, tapi ni agama. Dia kena sahih. Kena tanya guru dia. Ada ustaz nama sekian main mengajar tempat kita orang. Nama dia, kemudian dia mengaku mengaji dengan tu guru. Anak tu guru ke? Ya. Lepas tu macam mana kita orang kapung ni? Boleh tak nak tupang? Tu. Kita orang kapung macam boleh tak nak tupang? Tanya tu guru. Kalau kata, bolehlah tupang. Barulah dia pun sepatah selidah dia pakai sungguh. Faham? Sepatah selidah. Tak faham? Suka pula dah. Sepatah selidah. Saya cakap gitu. Sepatah selidah ambil sungguh lah. Pakailah ke sepatah selidah. Sebab apa? Dapat akuan dah. Daripada siapa? Dia untuk guru dia sendiri. Apa aku ada tegur dia sendiri. Maka sepatah selidah mereka ambil. Gitu. Orang-orang hok cermat. Dia jumpa tok guru. Nak tanya sama ada boleh tupang belajar kedok. Ataupun tok guru kata, dia anak murid saya. Dia tu bolehlah, memanglah dia mengaji. Tapi nak bawa kau dah bawa diri je. Dia kata, tu kata gitu. Kau dah bawa diri. Kau dah bawa diri. Orang kapung tanya boleh tak kami nak tupang? Tunggu jawab, tu anak murid saya. Bolehlah dia bawa diri. Faham tak? Boleh dia bawa diri. Yang orang kapung tanya boleh tak kami nak tupang? Tunggu jawab, dia boleh bawa diri dia. Nampak tak situ? Tunggu jawab cuma lah. Takkan nak kata tak boleh tupang budak tu. Jadi anak murid dia juga. Tak boleh kata tak boleh tupang gitu. Tapi orang kapung tanya boleh tupang ke tak? Tunggu jawab, dia boleh bawa diri dia. Tapi mula-mula tu orang kapung tak faham perkataan tu guru ni. Mana balik ngaji, tu guru ngaku mana murid dia sungguh. Memang tu ngaku anak murid dia. Tapi pertanyaan orang kapung boleh tupang ke tak? Tu budak kata boleh tupang, tu kata dia boleh bawa diri. Tapi dia di Kelantan ni, orang hak dengar ni bukan orang calang-calang.
Orang hok ada asas dah. Mana warna ni kau pelik ni, kau salah ni. Warna tak kena ni. Ni orang Kelantan. Kita kok Terengganu ni cerita gapo pun asal sedap dengar, okey je lah. Sungguh jangan suka gitu. Ada masalah pak kita ni. Asalkan dengar tak mengatuk sudah. Sebab saya pernah turut kawan-kawan hari Minggu di balik kampung di Kelantan. Kita duduk Terengganu nak balik kampung jauh. Saya dengan Kelantan tumpang lah balik kampung dia. Hari Minggu balik dia tak boleh balik saja. Dia kena balik ngajar. Balik Hawks jarak seminggu sekali, 2 minggu sekali balik pun kena ngajar. Kalau cuti maulud ke cuti Ramadan ke, memang dia kena standby lah. Sebab tu cuti lama. Maulud cuti lama, Ramadan cuti lama. Jadi dia kena standby. Maulud cuti 2 minggu. Kalau di Pasir Tumbuh, maulud cuti 2 minggu. Kalau di Fotoni, maulud cuti sebulan. Jadi puasa cuti lama lah puasa. Jadi nak balik kampung ni, budak-budak pondok ni dia kena standby. Berapa kena mengajar, tak boleh balik saja. Kita orang Terengganu balik kampung cuti pondok memang cuti sungguh. Boleh senang lenang. Boleh senang lenang. Kampung takkan minta pun nak suruh mengajar. Kampung nak tunggu je bila budak ni nak berhenti sekat jalan. Aku kata dah berhenti sekolah molek-molek masuk pondok. Tengok tu. Sekat jalan tu. Ni lepoting dah. Tahu gimana dah? Mana lepoting? Suka juga. Kesebut mana? Bukan lepoting. Lepoting mana? Dah. Sekolah molek-molek berhenti masuk pondok. Masuk pondok boleh setahun 2 berhenti. Lepas tu lepoting dah. Tak ada arah tuju dah tu. Dah sekolah berhenti dah. Lepas tu masuk pondok sekejap berhenti. Tu aku kata dah. Masuk pondok sangat tengok. Lepoting dah. Tak mengenala. Tu je kampung tunggunya. Kalau ngaji lama pun kampung tak minta. Ni Terengganu. Mana kalau balik cuti kita ke Terengganu ni memang berhak. Memang berhak lah. Untuk dulu. Sekarang ni lain. Sekarang ni orang terbuka dah. Ni cerita dulu. Kelantan tau. Balik kampung dan tak boleh balik saja. Jadi nak dekat nak cuti tu susah hati dah. Sebab apa? Nak kena baca kitab mana ni? Susah hati dah. Dah balik setakat balik hari Jumaat pun kena baca. Tapi baca tu duduk candau dinding. Awal betul tak awal baca tu tengok semula. Mana apa? Jangan duduk main. Dan sebab apa dia suruh budak ni mengajar? Latih. Sebab apa? Kaki auto tak ada. Ni budak ni pelapis, pengganti. Tu peseng dia. Makna tu imam ke, hak anak makmum ke, bukan tu imam ni. Anak makmum sana dinding pun jangan duk ajar bebek Quran. Dia tanya balik tengok molek kitab tu kata warna, tengok semula. Tak apa kena baca tu. Dia tegur. Jadi mana hak ngajar ni pun betul balik. Bukan dia tujuan nak tu bukan, nak latih. Mana apa ni? Tak boleh ngajar barang-barang. Dia orang ada ilmu. Suka tengok dengan imam dia, dengan yalah ahli-ahli surah, bukan majlis besar-besar ahli-ahli surah. Mana kita kata kau berenah, ilmu cukup. Kehidupan kampung je. Kehidupan kampung. Mana kita kata kehidupan kau panah lah, kita kata kerja tengah panah. Tapi garik-garik di sisi surah tu air muka jernih je. Orang ada ilmu. Kalau pakai sebab saya kampung, cik-cik itu je serbannya orang kampung. Tapi air muka dia. Kita ni kadang-kadang putih lepuk tapi air muka tak ada. Dia ada. Walaupun nampak gelap sikit, main duduk tengah panah, kerja tengah panah, tapi orang ada ilmu. Ni orang ada ilmu, orang ada asas ilmu. Bukan kata nak perlu banyak-banyak ilmu ni. Asas pada alhamdulillah dah. Lagi banyak ilmu, lagi comel. Tapi maknanya ngajar-ngajar tak boleh. Tapi untuk ilmu sendiri cukup. Kalau orang mengajar tu tak betul je dengan ajaran, dia sedar dah tak betul. Sebab apa? Mereka ada ilmu mereka sendiri.
Qada fardhu ain kurang-kurang. Jadi bila baca ngajar tu tak apa nak kena je. Guana ni pergi jumpa mula tu guru. Tu guru saya tanya hari tu, anak murid tu guru nama sekian, dia mengajar ni tak apa nak betul dia mengajar ni. Tu guru kata, saya jawab dah itu, dia hanya boleh bawa diri, maknanya orang tak boleh nak tupang. Faham tak? Tapi orang kampung tak faham jawapan tu guru berlapik. Boleh tupang ke tak boleh tupang ni? Tak boleh tupang budak tu tak kata gitulah. Hanya boleh bawa diri. Maknanya tak boleh nak tupang ngaji lah. Tapi orang kampung, jawapan mula-mula orang kampung tak faham. Balik ngaji tu nampak tak kena dah ni. Tu aku cerita tu. Tu aku cerita saya hak orang tanya tu. Dan memang kita tahu hak mengajar tu ialah dia mengaji, tapi mengaji pondok ni dia ngaji bebas. Pondok ni ngaji bebas. Dia tidak ada nama kedatangan, dia tidak ada peperiksaan, dia tidak ada. Kalau kita nak ngelak, nak nipu, nak senyap pondok pun boleh. Dia tak ada panggil, masuk dalam kelas panggil nama. Mari baik, tak mari pakar, tak ada. Dia sendiri-sendiri. Kemudian kita nak belajar kelas-kelas mana, kita pilih sendiri. Jadi dia panggil apa? Berdikari. Di sini kadang-kadang kalau tidak ada yang membimbing, yang bimbing ni pelajar-pelajar ni, kadang-kadang hanyut jugalah. Yalah kadang-kadang dia mari tu ni dia punya hemah dia tinggi, dia nak mengaji betul-betul, nak mengaji mendalami. Bila nak mengaji mendalami, dia kena ngaji kitab Arab. Dia nak ngaji kitab Arab, dia kena tupu kepada ilmu-ilmu alat untuk memahami kitab-kitab Arab. Jadi dia mula-mula masuk pondok, dia tupu pada ilmu-ilmu alat dengan nahwu, dengan sarah. Lepas tu dia ngaji kitab-kitab Arab. Kitab Jawi tak mengaji. Pada itu kitab-kitab alat tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Setengah orang dia masuk pondok, dia tupu kitab kecek-kecek dulu, kitab-kitab Jawi dulu, wa amala, kemudian orang kau naik. Tapi ada orang muka berdikari sendiri. Dia pun buat ngaji kitab-kitab tinggi-tinggi tu. Asas-asas ni dia tak percaya sebab kitab-kitab Jawi ni kiranya ada ke level rendah sikit lah. Kalau ngaji kitab Arab ni dia level tinggi sikit kedudukan tu. Sebab hemah dia tinggi nak ngaji lama. Tiba-tiba jodohnya pendek. Tak ada setahun dua, tak boleh nak teruskan mengaji dah. Sebab tak dapat support. Tak dapat bantuan daripada keluarga. Sebab apa? Sebab sekolah cerdik-cerdik, berhenti sekolah nak masuk pondok, memang ditentang hebat oleh keluarga. Ditentang oleh keluarga, apa semangat juga masuk pondok, nak berdikari, akhirnya putus bekalan. Terpaksa kena balik sekolah semula. Biasalah gitu. Masuk pondok, ditentang hebat oleh keluarga, biasalah. Ada kadang-kadang masuk universiti, ingat ke universiti, tak ada nama pun universiti, kena duduk pondok. Ada hak jenis gitulah. Tapi saya alhamdulillah masuk pondok dengan sokongan mak ayah. Alhamdulillah hak betul tu. Ada setengah orang tak, dia tak dapat sokongan keluarga. Jadi apabila belajar tu singkat, setahun dua dia berhenti. Ni kadang-kadang dah dia ngajuk tinggi-tinggi dah, jadi fardu ain dia tidak menguasai. Tapi kau ke mana pun panggil dia bekas pelajar pondok. Apabila dia balik kampung, dia tak mengaji dah. Sebab dia bekas pelajar pondok. Ustaz tu saing kita tu, dia kata. Saing kita. Saing dia mu ngaji lama mana? Saing mu tu ngaji lama mana? Tak kira situnya. Jadi saing dia juga. Kalau dia ngaji setahun dua je, balik duduk kampung tak mengaji dah. Ni fitnah belaka ni. Ujian besar belaka ni. Tak mengaji. Sebab apa? Sebab dia orang pondok juga. Padahal dia ngaji betul-betul lagi lepas. Sebab dia ngaji sekejap je. Jadi di pondok ni macam-macam lah. Jadi orang kampung mari tanya ustaz ni yang sekian-sekian, memanglah dia ngaji pondok. Tapi gitulah. Gitu. Qada dia lah. Betul sungguh kalau tu kata dia hanya boleh bawa diri. Nak mengajar tak boleh, nak tupang tak boleh.
Tu orang kampung di belah Linu. Dia mari tanya tu guru. Sebab apa? Siapa yang boleh aku seseorang ni kita boleh tumpang belajar. Hak paling tahunya adalah guru dia. Guru dia hak paling tahu jelasnya. Ataupun saudara hak sama-sama sepengajian. Saudara sama-sama sepengajian. Kalau anak murid ni, kalau anak murid hak lama-lama, hak mengaji tu guru ni, guru dia ngaji banyak tu guru, ilmu pun kemah, tu satu cerita lain lah. Sebab dia bukan ngaji satu tu guru. Tapi hak dia mengaji ni tu guru sungguh lah. Tu guru sungguh. Bukan ditugurukan oleh murid-murid. Bukan sendiri yang mentuggurukan diri sendiri. Ada juga yang mentuggurukan diri sendiri. Naik saklar tuan guru Syekh, tuan guru. Sepak jadi tuan guru. Bukan saya yang tulis, anak murid saya yang tulis dah. Apa beri dia tulis tuan guru gitu? Lama-lama barulah hilang tuan guru, jadi ustaz biasa. Gitu pula. Dah lama ni tuan guru. Ni penyakit belaka ni. Ni penyakit. Ni jadi tertipu masyarakat. Terkadang bukan tu tuan guru, nak letak nama ustaz pun tak layak. Nak letak nama ustaz pun tak layak. Diustazkan oleh orang je. Dia ni jangan main. Bubuh gelaran ustaz ni mudah-mudah je. Cakap hak orang musikal ustaz. Baca pupu bomo-bomo sikit ustaz. Gitu dia ni. Ustaz belaka dia ni. Kalau dak bubuh nama ustaz tu, orang dak kenal kampung dia. Kau bubuh nama saja. Kalau mak orang dak kenal, kena kata ustaz mak. Baru kenal. Kalau mak orang dak kenal. Dah ustaz mak dia ngajar mana? Ngajar sejid surah ke, ngajar sekolah? Dah, kita ngajar mana-mana. Sebab apa kampung kenal dia ustaz mak? Sebab dia duduk kedai kopi cakap hau kau akan mak. Jadi kita panggil ustaz, dia ustaz mak. Lekat ustaz mak pas mati. Ni bahaya belaka ni bahaya. Bila orang panggil dia ustaz, orang sama sendiri tahulah tu panggilan je. Orang lain, ustaz. Ustaz, saya ada masalah hukum ni. Macam mana hukum? Siap dah lah. Dia dah nak orang panggil dia ustaz ni kok. Orang nak kenal ni kok pakai jawab semati dah lah pun orang. Yang mudah-mudah kita nak pergi gelaran-gelaran tu. Jangan mudah. Siapa ke orang panggil ustaz? Ayah mari kampung cari anak. Anak duduk kampung tua. Mari duduk kampung tua tu boleh gelaran ustaz. Ayah mari cari anak, dia tanyalah anak. Kalau kata mak lah. Mak, ustaz mak. Anak aku jadi ustaz dia tu. Bila pula jadi ustaz tengok. Orang kampung ustaz apa? Sebab dia ambil buku tafsir, dia pun baca dengan kitab tafsir tu, dia pun hura dengan akalan dia. Siap. Dia hanya cakap. Ini pun orang lah. Pengajian ni tidak ada. Jangan mudah-mudah nak buat ustaz ke tuan guru ke syekh, jangan buat mudah-mudah. Jadi hak mitok ni saudara, kalau kita letak kok saudara sama-sama tok guru, sama-sama sepengajian, boleh tahu dia ni berkemampuan. Tok guru lain pun dia berkemampuan juga. Tapi ada setengah tok guru ni dia tak pandai nak menulis. Dia alim. Tapi nak menulis ni satu kurniaan lain pula. Bukan semua orang alim ni dia boleh menulis. Menulis ni satu apa? Hak Tuhan beri kurniaan kebijaksanaan yang lain pula. Dia boleh menulis. Ada orang yang menulisnya cukup comel, mengajarnya tak pandai. Tu Tuhan beri belaka tu. Beri kurniaan yang berbeza. Dia kadang-kadang dia mengaji pondok, dia buat catatan satu-satu bab. Kalau dia ngaji bab dawahid, dia buat catatan macam kitab dah dia buat. Tu comel dia buat. Tapi kalau sudah dia ngajar tak boleh. Tapi dia punya catatan tu, dia punya susunan apa semua tu, memang kita boleh pinjam kalau dia tulis. Maknanya kita ngaji kita faham macam dia tulis tu. Tapi kita nak tulis ayat macam dia tulis tu, kita tak ada nak tulis. Tapi dia tulis tu comel, kita boleh pinjam catatan dia. Mana pun dia pandai mengarang. Pandai. Dia habis satu pengajian kitab, satu bab, dia buat satu catatan dia. Berlalah. Kita tengok, comel.
Mana ditulis tu kita ngaji juga. Kalau ditulis tu kita faham juga. Tapi kalau suruh tulis macam ditulis, tak pandai. Dia boleh tulis. Ni orang panggil apa ni? Tuan wig gitu. Ada setengah tu guru ni mengajar pun dia boleh mengarang kitab. Tu jarang-jarang lah. Sebab tu sama-sama mengaji ni dia tahu. Guru ni punya bijak. Dia boleh menulis. Ni timbul permintaan ni. Adapun zaman sekarang dia menulis tu satu kelebihan. Dia mana doktor PhD lepas. Dia nak lebih lagi ni dia kena banyak tulisan. Banyak buku-buku dia menulis. Walaupun dia menulis tu bukan bidang dia sekalipun. Janji dia menulis je. Ada nama dia, tabel nama dia. Dia menulis. Walaupun bukan bidang sekalipun. Hak paling bahayanya bukan bidang usuluddin, menulis tajuk usuluddin. Itu saya biasa sebut waktu. Tajuk bukunya Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk buku. Tajuk memang tajuk Qada dan Qadar. Di dalam tu dia ada tajuk kecil, bab-bab kecil. Satu tajuk tu kudrah Allah, kudrah makhluk. Sifat kudrah yang qadim yang ada di zat Allah Ta'ala dengan sifat kudrah yang baharu yang ada di hamba, di makhluk. Maka dalam huraian di situ, kudrah makhluk ni yang bekah. Itu jelas-jelas Mu'tazilah Qadariyah. Jelas-jelas terang-terang Mu'tazilah Qadariyah. Hak lawang pada Jabariyah. Maknanya dia jahil berkaitan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Tapi dia boleh mengarang satu buku tajuknya Qada dan Qadar. Tapi jurusan pengajian bukan usuluddin. Jelas-jelas Mu'tazilah Qadariyah. Tuan bubuh kudrah di kita sampai masa kudrah yang Tuhan letak di hamba ni lah yang menggerakkan usaha hamba, yang menghasilkan pekerjaan hamba. Bukan Allah dah. Bukan Allah yang menggerakkan pergerakan usaha hamba, dan bukan Allah yang menghasilkan pekerjaan usaha hamba. Yang menggerakkan tubuh hamba, kudrah yang Tuhan letak di hamba. Terhasil pekerjaan mari daripada usaha yang digerakkan oleh kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itulah Mu'tazilah Qadariyah. Jelas-jelas itu Mu'tazilah Qadariyah. Usaha hamba memberi bekah. Jabariyah, hamba langsung tidak ada apa-apa peranan. Hamba langsung tidak ada pilihan, hamba langsung tidak ada usaha. Itu Jabariyah. Qadariyah, hamba ada pilihan, hamba ada usaha. Usaha hamba tu mari daripada kudrah yang Tuhan letak di hamba. Sama masa hamba berusaha, hamba itulah yang berkah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaahnya, Allah letak kudrah di hamba. Allah letak kekuatan di tubuh kita. Kita rasa kekuatan yang ada di tubuh kita. Time kita Tuhan bubuh kekuatan, kita berasa sedap tubuh. Kuat berasa. Masa Tuhan tarik sifat kudrah di kita, jadi mepeh darah kita. Jadi di kita tu ada sifat kudrah yang Tuhan letak. Apabila Tuhan letak sifat kudrah di kita, maka Tuhan sandarlah kamu yang buat. Sebab apa kata kamu yang buat? Sebab di kamu ada kudrah yang Tuhan bubuh. Bila kamu buat, kamu bertanggungjawab sendiri. Kalau baik, balas baik. Kalau buruk, balas buruk. Sebab kamu yang buat. Kamu pergi buat benda yang Tuhan larang, kamu akan dihukum. Sebab apa? Sebab kamu buat. Kenapa kata kamu buat? Sebab di kamu Tuhan bubuh tenaga. Maka kamu buat. Maka kamu bertanggungjawab sendiri. Tapi persoalan sekarang ni, kudrat yang Tuhan bubuh di kamu, di hamba ni, kudrat tu yang menggerakkan tu kan? Allah juga. Allah juga. Tapi oleh kerana kudrat Tuhan bubuh di hamba, kamu buat, kamu bertanggungjawab. Dan kudrat tu yang menggerakkan tubuh hamba, tidak, Allah juga. Ni jangan duk main ni, dia main pusing. Dia kata Allah nipu. Ni main akalan. Allah nipu lah bala ni. Sebab apa kamu buat? Sebab kamu Tuhan letak kudrah. Maka kamu buat, kamu bertanggungjawab sendiri. Baik, balas baiklah. Kalau kamu buat jahat, kamu terimalah balasan jahat.
Sebab apa? Sebab kamu ada perbuatan. Sebab kamu yang buat. Kenapa kata kamu buat? Sebab di kamu kan ada kudrah Tuhan bubuh kan? Tapi masa menggerakkan perbuatan, adakah kudrah tu yang menggerakkan? Tak, Allah yang menggerakkan. Kalau kudrah tu menggerakkan, qadar lalu dah. Kan? Dia kata je. Jangan duk mikir Tuhan ngecek dia kata tak boleh duk korek je tepat yang tak boleh korek baham balik tergelanglah jawapan dia faham tak? Tepat tu yang korek dia korek juga. Mana kamu? Tepat yang tak boleh korek gi korek juga tu pakai tergelang lah. Jangan duk korek, jangan duk usul. Sebab apa kata kamu buat? Sebab di kamu ada kudrah Tuhan letak. Adakah kudrah tu yang menggerakkan tubuh kita? Kalau kudrah yang menggerakkan tubuh kita dan kudrah itulah yang menghasilkan pekerjaan yang kita buat, itulah Mu'tazilah Qadariyah. Jelas. Jadi maknanya yang menggerakkan tubuh kita bukan Allah. Yang menghasilkan pekerjaan kita bukan Allah. Maka tidak keesaan pada perbuatan. Jadi ada pula kuasa lain yang menggerakkan tubuh kita, ada kuasa lain yang menghasilkan pekerjaan kita. Apa kuasa lain tu? Kudrat, tenaga yang Tuhan buh kita. Lepas tu Qadariyah ni diumpamakan macam orang kafir yang banyak Tuhan. Sebab yang menghasilkan perkara Tuhan. Tiba-tiba yang menghasilkan gerak kita, kudrah yang diri kita. Yang menghasilkan pekerjaan kita, kudrah yang diri kita. Jadi kudrah ni macam Tuhan jugalah. Sebab yang menghasilkan pekerjaan itu hanyalah kerjaan Tuhan. Jadi kalau kudrah tu menghasilkan pekerjaan, jadi seolah kudrah tu umpama Tuhan juga. Sebab itulah orang Qadariyah ni seolah diumpamakan dengan orang Majusi ke apa ke yang banyak Tuhan. Kalau Tuhan hanya satu, bila Tuhan hanya satu, hanya Tuhan yang satu ni lah sahaja yang menghasilkan apa-apa pekerjaan. Ni Tuhan yang esa pada perbuatan. Semuanya perbuatan Tuhan. Tak sudah kau fikir lah. Sekata di situ je. Berbilang je tukang yang menghasilkan pekerjaan, seolah-olah berbilanglah Tuhan. Tuhan Allah letak tenaga di tubuh kita. Kemudian tenaga ni pula yang menghasilkan pekerjaan. Tenaga ni umpama Tuhan yang lain. Sebab tu Mu'tazilah Qadariyah setengah pandangan ulama menghukumkan kafir. Tapi pandangan muktamad menghukumkan dosa besar, tak hukum kafir sebab kudrah yang ada di hamba tu mari sangkutan daripada Allah yang letak. Kalau hamba menghasilkan pekerjaan dengan sendiri, dengan tenaga yang bukan Tuhan letak, tenaga tu memang ada di hamba, tenaga tu yang menghasilkan pekerjaan tu kafir, ijma' ulama. Itu bukan Qadariyah. Qadariyah, hamba menghasilkan pekerjaan dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah hak kafir ataupun dosa besar. Pandangan muktamad tak hukum kafir sebab dia ada sangkutan dengan Allah, sebab Allah yang menjadikan kudrah di hamba. Adapun kalau kudrah di hamba tu tak berkait dengan Allah jadikan, kemudian kudrah yang ada di hamba yang tak kait dengan Allah yang letak ni mengadakan sendiri tu, itu kafir ijma' ulama. Tapi kalau nak main kau akal, dia jadi pergi pada Qadariyah lah. Ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada kita. Sebab apa Allah menyandarkan perbuatan kepada kita? Sebab kita yang buat. Sebab apa kata kita yang buat? Sebab di kita Allah letak kudrah, letak tenaga. Lepas tu kudrah tu yang menghasilkan pekerjaan. Kudrah tu yang menghasilkan pekerjaan. Sebab tu ayat kata kita yang buat. Jadi menghasilkan pekerjaan bukan Allah. Kudrah, tenaga yang Tuhan letak di hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Tapi kalau nak main kau akal, ni dimudah pergi Qadariyah. Mudah tuju jadi Qadariyah kalau pakai akal. Lepas tu dalam bab ni dia tak ada nak pakai akal sangat. Jangan. Ini perkara yang mana kita faham, kita pegang, lepas tu stop setakat tu. Jadi boleh karang satu buku yang memang Mu'tazilah Qadariyah. Tapi asal mengarang. Bila mengarang, maka naiklah level. Naik level.
Sebab dia banyak buku yang dikarang. Contoh tadi lah. Buku bab qada dan qadar. Siapa tak kenal mana ahli sunnah, mana qadariyah. Kita dalam bab pengajian qada dan qadar ni, nama ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah ni nama yang sinonim lah. Tak panggil apa? Sinonim apa panggil? Sinonim dalam pengajian bab qada dan qadar, dia akan pergi pada pembicaraan ikhtiar dan usaha. Maka di situlah timbulnya akidah 3. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah. Kalau dalam kitab Ad-Durrun Nafi ditambah lagi satunya mazhab Ahlul Kashfi atau pembicaraan lain. Dia pecah 4. Kita buka dalam kitab Ad-Durrun Nafi, kitab Tasawuf Haqiqah. Di awal kitab dia membicarakan bab ikhtiar dan usaha, dia membahagikan kepada 4 mazhab. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, mazhab Ahlul Kashfi. Ahlul Kashfi ni orang sampai maqam. Orang sampai maqam fana contohnya. Ini bukan lakon-lakon. Kalau lakon-lakon tak ada ikhtiar usaha, Tuhan belaka Jabariyah. Jabariyah ni sesat, akidah yang terpesong. Dia bagi 4 situ. Tapi kalau kita ngaji dalam kitab tauhid kau, kalau cerita bab ikhtiar usaha, tiga mazhab atau sinonim. Memang kalau ngaji bab akidah, dia akan tahu Qadariyah tu balah mana, Jabariyah tu balah mana. Sebab Qadariyah dan Jabariyah di belawang. Jabariyah langsung tidak ada apa-apa. Qadariyah kita ada perbuatan kita lebih bekas sendiri dengan tenaga yang Tuhan letak kita. Itu Qadariyah. Dan sebab banyak ayat sanda perbuatan kepada kita. Ahlussunnah Jamaah duduk tengah. Duduk tengah tu kena letak molek. Kena parking molek. Hakikinya memang Jabariyah. Kita tidak ada apa-apa sekarang. Hakikinya memang gitu. Tak lagi dah. Sebab di rukun iman yang ke-6, di tajuk rukun iman yang ke-6, segala-gala, baik ke, buruk ke, segala-gala qada dan qadar Allah. Segala-gala. Tak tak? Apabila segala-gala qada dan qadar Allah, tidak ada pengecualian walaupun sebesar zarah, itu panggil segala-gala. Ni poin besar. Tak lepas poin segala-gala ni tengah langgang. Faham tak? Segala-gala. Bila segala-gala tidak terkecuali walaupun perkara sebesar zarah sekalipun. Simple sahaja. Segala-gala. Tidak ada pembahagian. Bila segala-gala, senang. Apabila segala-gala qada dan qadar Allah, berarti selain daripada Allah ada apa? Ada apa? Tak ada benda satu. Barulah panggil segala-gala. Kalau segala-gala qada dan qadar Allah, kita pula ada hak kita sendiri. Maknanya antara hak Allah dengan hak kita, dia kena berlawan. Ke mana? Kalau hak kita ada mutlak, pilihan kita mutlak, perbuatan kita mutlak, dia kena buang perkataan segala-gala qada dan qadar Allah. Dah kena letak mana pula? Sebahagian besarnya qada dan qadar Allah. Sebahagian kecilnya Allah beri peranan kepada makhluk. Gitu ke rukun iman yang ke-6. Gitu. Qada dan qadar Allah hanya pada sebahagian besar perkara. Ada sebahagian kecil perkaranya Allah beri kuasa otonomi kepada makhluk. Kena tak istilah tu? Sebahagian besarnya duduk bawah kuasa Tuhan. Tapi sebahagian kecilnya Allah bagi kuasa otonomi pada makhluk. Sini barulah kita boleh bincang balik. Hak Allah beri kuasa otonomi pada makhluk ni betul mana? Betul ikhtiar usaha ke? Barulah kita boleh bincang. Hak sebagian kecil hak dapat kuasa otonomi ni. Adakah rukun iman gitu? Tidak. Ni kata kena mati tajuk rukun iman ni. Kalau tak mati sini, tak cakap nak tarik. Nak tarik tak lain dia kita akak hak asal.
Kita kena mati tanam di rukun yang keenam dulu. Kita pun tarik. Ikhtiar usaha pun tak lari daripada hak tapak asal. Tarik pada perbuatan jahat pun tak lari daripada tapak asal. Tapi kalau tapak asal segala-gala ni tak jadi tapak, kita tarik pada ikhtiar usaha, dia pun terikut. Ikhtiar usaha ni hak aku pula jadinya. Sebab apa? Hak tapak asal ni tak jadi tapak lagi. Tak jadi akidah lagi. Rukun iman tak jadi akidah lagi. Kita nak rukun iman, tajuk rukun iman tu akidah kita. Tapak kita. Segala-gala tu tanang dah. Tak gerak dah tu. Bolehlah kita pergi hurah. Hurah, ikhtiar usaha. Kita usaha. Duduk di segala-gala ni. Terikat lah maknanya. Perbuatan jahat pun duduk di segala-gala ni. Terikat lah maknanya. Baru bercerita hak dia punya hurayang-hurayang tu. Tapi ditapak segala-gala ni jadi akidah dulu ni. Kalau segala-gala rukun iman ni tak jadi akidah, saya nak pergi. Tarik sikit je dia terkakak. Akhirnya ikhtiar usaha mutlak hak kita dah bercanggah dengan rukun iman segala-gala. Tetapi apabila segala-gala tu qada dan qadar Allah, bererti selain daripada Allah ada apa? Tidak ada apa-apa peranan walaupun sebesar zarah. Ini hakikinya. Jabariyah seumpama hakikinya memang Jabariyah. Tapi kita tetap wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan kerana banyak ayat-ayat Quran menyandarkan perbuatan kepada kita. Itu sahaja. Maka kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan jangan duk lari daripada segala-gala. Kalau gitu pilihan dan perbuatan duduk bawah qada dan qadar Tuhan jugalah. Tu kita jangan lari dari segala-gala. Kalau gitu hakikinya memang tak ada apa satu. Memanglah. Jadi macam robot yang diprogramkan hakiki. Memang macam robot ini program kan. Kalau gitu jadi macam wayang kulit hak tu dalang yang menggerakkan dia punya kulit itu. Gitulah hakikinya. Tu Jabariyah, hakikinya memang Jabariyah. Tapi salah Jabariyah kok mana? Dia tidak berpegang ada pilihan. Dah kalau ada pilihan pun terikat juga macam tak ada. Memang tak ada lah. Bukan macam tak ada. Memang tak ada. Sebab tu orang tu duk kata kita berpegang ada pilihan dan perbuatan ni temporary. Tu bahasa orang tua. Faham tak? Temporary apa boleh? Kita sebutkan ni. Mari duk suka belaka ni. Saya perkataan suka duk perkataan suka ni. Cakap Terengganu pun suka juga, cakap putih pun suka juga. Tempo Rary. Hak Larry tu benda apa? Tempo Larry kapung. Dah ke kapung sudah. Bukan cakap orang putih. Kita cakap kapung mana. Mana apa? Sementara kita berpegang ada itu hanya kerana ayat menyandar perbuatan kepada kita. Ayat mana? Ayat terlampau banyak. Ni Mu'tazilah Qadariyah ni dah ayat kata kita, kita yang berbekas dengan kudrah yang Tuhan letak kita. Ni Qadariyah. Sebab apa gitu? Dah Tuhan kata kita. Tuhan bubuh kita yang buat, kita yang usahakan. Yaksibun pun kita, yasna'un pun kita, yang usahakan pun kita, yang buat pun kita. Maka kita yang buat dengan tenaga yang Tuhan letak kita. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Jadi kadang-kadang kita ni payah sikit lah. Bunyi segala-gala tu okey. Tapi bila dibahaskan segala-gala, berarti makhluk langsung tidak ada apa-apa. Tak boleh lah tu. Segala-gala macam mana segala-gala? Segala-gala okey. Kalau bab isu kata segala-gala qada dan qadar Tuhan, beres je tu. Dan kalau segala-gala qada dan qadar Tuhan, maknanya yang lain dari Tuhan ada apa? Ada juga. Kalau ada juga tak dia lah. Bukan segala-gala qada Tuhan. Sebahagian besar qada Tuhan, sebahagian kecil Tuhan beri peranan kepada kita secara mutlak. Sebab Tuhan letak dah tenaga di kita yang bekas sendiri. Tu Qadariyah. Qadariyah habis kita lalu dah. Lelah kita buat amal kalau pegang akidah Qadariyah. Lelah buat amal. Tak ada pahala. Itu pakar pandangan yang kata dosa besar.
Kalau pakai apa kata kafir qadariyah, kekal neraka selama-lamanya. Pakai pandangan kata dosa besar, amal ibadat tidak diterima. Bila amal ibadat tidak diterima, walaupun akidah masih dihukumkan beriman, bila amal ibadat tidak diterima, pahala tak ada, macam mana nak kuat akidah, iman kita nak menghadapi khatimah kesudahan. Tu. Lepas tu kena beringat dalam bab ni. Walaupun qadariyah ni paling utama hukum kafir, habis. Tapi betul, segala-gala tu kena mati molek. Segala-gala, siapa masa kita usaha, tu hak kita sendiri. Dan mana segala-gala? Siapa masa perkara jahat, kita pilih sendiri. Mana segala-gala? Siapa masa kata makhluk tak ada apa-apa peranan, tak boleh gitu. Betul, mana tak segala-gala? Kan bercanggah tu. Kan kena? Kena bercanggah. Tu bercanggah. Segala-gala. Sebab masa baik kita usaha, mutlak hak kita. Tak bercanggah orang panggil. Tu bercanggah terang-terang. Jadi memang hakikinya Jabariyah. Tidak ada apa-apa sekara pun. Sebab apa? Segala-gala qada dan qadar Tuhan. Dah sudah fikir hak tu kat tu je. Kita faham, kita pegang. Duk menung apa? Saat sekarang ni, tiap-tiap saat sekarang ni qada dan qadar Allah. Tak ada fikir. Tak ada fikir. Duk gitu je pegangan kita ni. Tapi diingatan kita dok timbul, tu cerita sok mudah, bab ingatan tu bergantung kekuatan dalaman. Itu tidak diwajibkan kepada kita. Lepas tu tak naik kedudukan yang sempurna iman. Hak tu untuk ketinggian yang Tuhan letak kita. Kita jangan pula sekadar kita ada ilmu pegangan, kita berpegang kejak dah, Tuhan ada, Tuhan mengetahui, tapi kita lupa ke Tuhan. Mana lupa ke Tuhan? Depan orang lain, belakang orang lain. Itu orang lupa ke Tuhan. Kadang-kadang taat, kadang-kadang derhaka. Tak cukup, kita kena cari hak tu, hak tinggi tu. Jangan duk lompat gitu. Siapa guru hak ngajak tinggi tu? Siapa dia? Oh ya, awak. Saya pun bukan. Awak bukan? Kita cari siapa? Wayaklah awak selalu yang boleh hajar ilmu tinggi tu. Walah kitanya orang awam, ilmu fardhain pun muju-muju lulu. Hak tak lulu lagi tu kita cerita dah. Nak dapat biar dapat tauhid syuhud tu. Kan. Ilmu fardhain lulu amah kita. Sebelum nak cerita bab nak dapat ketinggian. Ni tak ada apa-apa tu. Sebab itulah hak qada fardhu ain setakat sikit sahaja. Mana apa? Selamat dah. Selamat apa, takut apa ke Tuhan. Kalau orang tak ada jadi belah lain. Takut qada-qada lah. Hak tu tak nak buat bab takut-takut ni. Qada orang awam, takut dia belajar fardhu ain cukup. Takut dia dijaga amal. Tapi dalam takut-takut orang awam ni langgar. Langgar tu panggil jadi lupa ke Tuhan. Memang tu orang awam. Macam nak dapat takut yang sebenar. Sampai ke pengsan. Tu takut mereka sahabat. Tu yang kita duduk laung-laung kepada umum. Takut orang jadi teruja nak cari hak tu. Disalah jumpa guru gak, berhantar ke lain lah jadinya. Guru ni hanya boleh royak untuk ni sahaja. Ni guru ni hak boleh bawa kita menyampaikan. Guru mana? Saya pun tak boleh bawa kat tu. Dah cerita buat apa? Cari jumpa awak juga lamanya. Tak ada orang lain. Ni jangan. Sebab tu agama qada fardhu ain sikit je. Sebab apa? Cukup dah situnya. Boleh selamat dah agama. Selamat apa? Lupa ke Tuhan, buat maksiat, taubat. Tu syariat gitu. Sebab apa timbul kewajipan taubat? Sebab memang orang awam gitu. Takut kepada orang awam gitulah. Taat. Lupa ke Tuhan, buat maksiat, taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Bapaknya bertaubat. Dah taat, deraka taubat. Kenapa deraka? Kerana lupa kepada Allah.
Sebab apa? Sebab di pegangan kita adalah Allah mengetahui, Allah melihat, roket atik ada di kanan kiri. Tu pegang tetap dah. Tapi saat kita buat maksiat, saat tu kita lupa. Macam nak buat jadi tak lupa. Hak tu panjang cerita. Hak tu kena beradang suku sakat tu. Beradang suku sakat. Bukan cerita untuk umum. Yang mana untuk umum ni kita nak jadi biar betul negara agama je dulu. Barulah secara khususi, cara tertentunya, orang yang hemah dia tinggi. Macam kita kata duduk tempat ibadah, duduk pondok. Tu baru kita cerita hak ni. Kalau kita duduk dalam masyarakat umum, kita nak biar cukup fardu ain je. Cukup fardu ain, amal jaga molek, lepas tu jaga hak tuntutan hak keluarga, masyarakat, hak negara, hak tu kita giang kita. Kan Tuhan beri kita satu tempat khusus untuk buat ibadat, pengajian secara khusus. Tu barulah secara khususi. Jangan kita umum gitu. Bila orang bunyi tinggi ni terus jenak, padahal hak permulaan agama pun tak lulus lagi. Cerita sedaplah ceritanya. Guru ni hanya boleh cerita ilmu, guru ni hanya boleh tunjuk jalan, tapi tidak boleh bawa rohani. Dan siapa yang boleh bawa rohani? Kita nak nilai macam mana? Guru ni hanya boleh cerita ilmu. Hak guru yang cerita ilmu, kita pun tak tercapai lagi ilmu hak dia ajar. Guru ni cerita macam mana untuk beramal dengan ilmu. Hak tu pun tak tercapai lagi kita nak turutnya. Jadi kadang-kadang bawa agama ni jadi macam macam tak ada harapan. Tak ada harapan. Aja. Cukup fardu ain, amal cukup. Dengan rahmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan syafaat Nabi SAW kita selamat. Mudah-mudahan. Raja harap kepada kurniaan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi persoalan kitanya, hak permulaan ni kita selesai ke dok laginya. Hak permulaan ni selesai ke dok. Nak cerita nak dapat takut ke Tuhan, takut yang sebenar-benar, kasih ke Tuhan, kasih yang sebenar-benar. Kalau ikhlas darjat yang tinggi, kalau tawakul peringkat yang tinggi, nak cerita apa hak tu? Hak permulaan pucuk kacmaking ni. Kita nak kemah bab pegangan pun tak habis-habis nak cerita. Kata dia segala-gala. Itu usaha mutlak hak kita. Apa benda pula. Jadi pergi bokeh. Bokeh kata orang panggil. Bukan, aku tak nak pergi tu. Ada pun hak karang kitab macam hak diminta ni, hak ni memang yang selayok-layoknya. Sebab yang meminta ni orang yang mengenali. Saudara sepengajian, memang tahu berkemampuan. Ni tulis sendiri je. Tak ada orang minta, tulis sendiri. Sebab apa? Sebab nak sebanyak tulisan. Buku ada puluh-puluh ti. Maka level dia naik. Kena akidah pula dulu. Tak kena mana ahli sunnah wal jamaah, mana qadariyah. Hak terang-terang qadariyah jadi satu tajuk pula. Kudrat Allah, kudrat hamba, kudrat makhluk. Kudrat makhluk dia bekah. Tu Mu'tazilah qadariyah. Terang-terang. Tak terselindung waktunya. Tapi sebab apa? Membaca sendiri. Kemudian sandar pula pada imam-imam yang berpegang seumpama tu. Itu lagi besar fitnah pula kepada imam. Sandar pada Imamul Haramain contohnya. Bahasa dia panjang pula situ. Betul dah Imam Haramain bawa seumpama tu. Panjang pula pembicaraan. Tapi oleh kerana membaca sendiri, tidak berguru, dia letak pada Imamul Haramain. Hak qadariyah dia letak pada Imamul Haramain. Tu funakan. Tu lagi berat. Dahlah tulis tu akidah salah, letak pada imam pula. Kata nak kira ni tu. Buku sudah bertaburan. Buku sudah berada di pasaran lama dah. Orang duk beli dah, orang duk sipang dah. Yang beli sipang tu mungkin dia tak baca dah. Orang lain pula anak cucu tengok ada buku, baca pula kemudian. Ni berpanjanganlah jawapan dia. Malaikat tuan dia kena bertaubat dan kena umum tarik balik buku ni di pasaran. Hak mana ada bakar.
Berapa buku ni salah? Tapi sanggup tak seumpama tu. Itu panggil apa? Menulis. Ni diminta oleh saudara supaya aku suratkan bagi mereka itu akan suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin. Meminta aku surat bagi mereka akan suatu kitab pada menyatakan usuluddin ni, padahal aku terjemahkan. Mereka suruh aku tulis, tapi padahal aku terjemahkan. Bukan surat tulis satu kitab suku sakat dak. Bahkan kata Syekh Zainul Abidin ni, dia surat tulis ni padahal aku terjemahkan daripada muqaddimah Syekh Sanusi. Muqaddimah Syekh Sanusi, Matan Ummul Barahim. Matan Ummul Barahim. Matan Ummul Barahim sedang molek surah kita ni seminggu baru ni kan. Daurah Matan Ummul Barahim. Jadi muqaddimah Syekh Sanusi ni dikenalinya masyhur dengan nama Matan Ummul Barahim. Ni ibu, Barahin segala dalil-dalil. Barahin jamak daripada burhan. Burhan ni dalil dah. Ummul Barahin, Matan Ummil Barahin. Ummil Barahin ni ibu bagi segala dalil-dalil. Itu nama asal dia. Jadi mukadimah Syekh Sanusi, serta aku tambahkan atas terjemahan ni daripada beberapa kalam syarah mukadimah Syekh Sanusi ni dan hasyiahnya, supaya nyata maksud daripada kalam Syekh itu, Syekh Sanusi. Jadi dia terjemah, bukan terjemah saja. Terjemah saja macam daurah pakar tu lah. Matan Ummul Barahim, di bawah tu ada terjemahan, bukan? Bukan di bawah, di tepi. Kan kita daurah bawah ni. Matan Ummul Barahim, di tepi sebelah ni terjemahan. Ini bukan terjemahan saja. Syekh Zainul Abidin ni tambah pula daripada syarah bagi Matan Ummul Barahim dan hasyiah bagi Matan Ummul Barahim. Syarah dia banyak lah. Syarah Hudahudi, syarah bagi Syekh Sanusi sendiri pun ada. Dia panggil syarah Al-Aqidatus Sughra. Makna Syekh Sanusi buat matan, Syekh Sanusi buat syarah pula. Hurayang dia, syarah hurayang lah. Bukan syarah penceramah, bukan. Dia hurah, dia ada syarah dia pula. Jadi Matan Ummul Barahim hak Syekh Sanusi, dia ada buat syarah pula. Syarah Al-Aqidatus Sughra, Al-Aqidatul Kubra, ada syarah pula hak Syekh Sanusi sendiri buat. Dia syarah banyak lah. Dia hasyiah pun banyak. Hasyiah dia, hasyiah Baijuri, hasyiah Dusuki, hasyiah Syargawi. Itu hasyiah bagi Matan Ummul Barahim belaka. Itu kalau hak Arab. Kalau hak syarah hak Jawi, ni. Ini syarah Jawi. Aqidatun Najim, syarah bagi Matan Ummul Barahim. Sirajul Huda, syarah bagi Matan Ummul Barahim. Tak Jawi belaka tu. Bidayatul Hidayah, karangan Syekh Muhammad Zain. Itu pun syarah bagi Matan Ummul Barahim. Jadi Matan Ummul Barahim ni dia punya syarah-syarah dia tu banyak lah. Syarah-syarah di huraian dia banyak. Hak Arab pun banyak. Hak Jawi pun ambil daripada hak Arab tu sendiri. Syarah lagi, hasyiah lagi daripada Matan Ummul Barahim ni. Mana memang Matan Ummul Barahim ni memang tak ada lah. Kalau kira hak matan, hak tauhid kok, Matan Ummul Barahim lah. Jadi dia syarah di antara masyhurnya Aqidatun Najim lah. Dia syarah hak lebih sedapnya Sirajul Huda. Sirajul Huda hak Jawi juga. Dia lebih sedap nak banding dengan Aqidatun Najim. Cuma Sirajul Huda masa saya mengaji dulunya, dia kena jaga sikitlah. Cetakan dia ada sedikit masalah. Cetakan dia tu adalah beberapa tempat yang perlu diperbaiki cetakan. Adapun Aqidatun Najim ni cetakan dia boleh katakan okey lah. Hak tersilap sikit-sikit tu, hak tu biasa je lah. Tapi kalau Sirajul Huda tu memang kena ngaji molek. Orang nak mengajar Sirajul Huda, dia kena ngaji molek.
Satu lagi syarah hok agak lama, hok paling tua lah kalau kita kata kau Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah kalau kira-kira kau kitab Jawi yang paling tua yang masih lagi diguna pakai. Kitab Jawi yang paling tua. Kitab Jawi ni banyak tua-tuanya. Tapi terkadang tulisan tangan tidak sempat dicetak. Apabila tulisan tangan tidak sempat dicetak, maka tulisan tangan ni dia terhad. Akhirnya hilang lah. Bila sempat dicetak, tu boleh berkekalan. Dan cetak sekali cetak 1000 tau. Berapa sekali cetak? Sekali dicetak tu berapa? 1000, 10,000. Kita kata cetak 1000. Dah. Tahan lama dah. Hak cetakan tu pula di tempat pencetak tu mesti dia simpan lagi dia punya tu dah. Tu kan? Jadi hak ni memang berkekalan. Tapi kitab-kitab Jawi lama banyak, tapi yang sayangnya tak sempat dicetak. Jadi tulisan tangan lama-lama jadi hilang. Jadi kitab Jawi yang paling tua yang di pasaran sekarang adalah kitab Bidayatul Hidayah, karangan Syekh Muhammad Zain, 1756 Masihi, 1170 Hijri. Yang mana Syekh Muhammad Zain ni guru kepada Syekh Abdul Samad, pengarang kitab Hidayatul Salikin, Sairus Salikin. Tu tua Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah pun dia mensyarahkan matan Ummul Barahin, macam Aqidatul Najin, macam Sirajul Huda, macam Miftahul Jannah. Ni banyak kitab Jawi yang mensyarahkan matan Ummul Barahin. Tapi yang paling masyhurnya adalah Aqidatul Najin. Sebab dia punya cetakan dia boleh katakan lebih mudah lah untuk kita mengaji. Sirajul Huda memang dalam di isi-isi huraian tu cukup sedap. Tapi dia kena kemah molek sebab berkaitan dengan cetakan. Bukan masalah kitab. Kitab tuan dia, yang mencetak bukan tuan kitab. Tuan kitab hanya tulisan tangan. Anak murid pun tulisan tangan. Kadang-kadang anak murid kemudian pula yang timbul idea nak mencetak. Ni. Jadi mana kalau ada tersilap, bukan tersilap di pengarang, tapi itu masalah cetakan. Tapi Syekh Zainul Abidin ni dia ambil daripada syarah hasyiah kitab-kitab Arab. Sebab apa? Supaya nyata maksud daripada kalam Syekh itu, Syekh Sanusi. Dan jikalau tiada aku ahli, mana berkelayakan bagi yang demikian itu sekalipun, demikian apa? Demikian nak menterjemah. Ini matan Ummul Barahin ni. Tetapi iktimad aku, bergantung aku kepada taufik Karimil Wahhab. Karim, Tuhan yang maha mulia. Al-Wahhab, Tuhan yang sangat memberi. Taufik ni bagi jalan yang sawab, bagi jalan yang betul. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Artinya, dan tiada beroleh taufik aku melainkan dengan Allah, dengan pertolongan Allah yang ali, yang maha tinggi, lagi azim, lagi maha besar. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan daku bagi demikian itu, kerana bahawasanya Muqaddimah Syekh Sanusi itu, dan jikalau adalah ia kecil jirimnya sekalipun, kecil je matan Ummul Barahin ni, seminggu boleh habis baru ni. Sangat besar ilmunya, lagi yang sangat mengandung akan sekalian aqaid. Jadi sudah molek dah kita baca Aqidatul Najin, sebab matan tu beres dah. Matan Ummul Barahin, matan Ummul Barahin tu beres dah. Tapi apa kerak je dah. Ramai tak ngaji dah. Tak ngaji ada dia punya rakaman tu kan. Berapa hari? Nari. Nak kali. Tengok tu nak kali. Lepas tu kita pun ngaji pula Aqidatul Najin. Tapi kalau ayat kata dengar tak jadi. Dia tak jadi nak dengar. Dia kena belajar juga. Kalau orang nak dengar, tak terdengar. Dah rakaman tu ada mana? Sipang. Dengar tak lagi? Tak lagi. Dah bila nak dengar? Nanti dulu. Lepas tu mana? Sipang.
Sipang sungguh. Tak dengar-dengar. Dia tak jadi. Dia nak belajar ni, dia kena berhadapan. Kalau setakat nak dengar rakaman tu, tak ikat nak wayak lah. Nantilah ada. Lambat-lambat pun tak apa. Takkan hilangnya dalam rakaman tu, simpanan ada. Akhir duduk dalam simpanan tu sama-sama. Jadi kerja. Jadi tak? Ni? Boleh tak? Kita ada rakaman, lepas tu kita tak selalu belajar majlis surat, kita tupu waktu. Kita buat bilik molek untuk kita, senyap duduk dalam tu. Pada pukul kerja buat tak ada dah pecing tau. Start ada pada pukul 8 pagi sampai pukul 12. Jangan siapa-siapa panggil nak dengar rakaman mengaji. Mana? Jadi? Tak jadi. Tapi nak molek ada tu nang-nang lah, nari. Awak daurah seminggu baru ni Matan Umil Barahim. Jadi Matan Umil Barahim walaupun kecil dia punya kitab, tapi luah tak luah, siapa ke berapa ulama lain pula yang mensyarahkan, yang buat hasyiah pula, dan berapa pula kitab Jawi yang dia ambil daripada Matan Umil Barahim, macam Aqidatul Najim, mensyarahkan dia pula, menghuraikan. Walaupun kitab-kitab Jawi ni mensyarahkan, kebiasaannya mereka ambil daripada syarahan kitab-kitab Arab, daripada syarahan dan hasyiah daripada kitab-kitab Arab sekalipun. Tapi daripada Matan Mubarahim lah hak keluarnya kitab-kitab tauhid, hak tebal-tebal. Ada Aqidatul Najim tebal, Sirajul Huda pun tebal, Bidayatul Hidayah tu mungkin lah, sebab dia tulisan dia halus sikit, lebih kurang lah. Tapi nak ceritanya Jalanan Ummul Barahim lah kiraan ibulah kepada ilmu usuluddin, kaedah sifat 20. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.